dan sebagainya. Ini semua kita pergi kedai ke apa, tinggal anak, ini semua di luar jangkauan kita, yang mana anak barangkali boleh terjatuh ke balkoni dan sebagainya. Dan kita akan bersama dengan insya-Allah pegawai perubatan Mega Klinik Zahran Bandar Baru Bangi, iaitu Dr. Azila Hussein, untuk kita nak cerita dengan lebih lanjut kesan, implikasi, simptom-simptom setelah anak jatuh, insya-Allah. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Okey, jadi doktor, bila kita cerita saban tahun ada je kisah anak jatuh, jatuh buai, terluka jatuh dalam bilik air, jatuh di dalam rumah, dalam kawasan kita, hatta ada jatuh dalam pegangan kita. Dan di kesempatan ini saya mengucapkan takziah kepada ada sebuah keluarga semalam yang mana anaknya telah dibaling daripada atas. Allahu Akbar. Seolah-olah hilang nilai kemanusiaan itu, tapi itu isu dibaling. Ini isu yang dalam jagaan kita, tapi barangkali kita terleka dan sebagainya. Komen sedikit doktor berkenaan dengan jatuh ini, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan pertama kali kerana menjemput saya, wakil dari Mega Klinik Zahran Seksyen 9 Bandar Baru Bangi. Okay, mengenai topik kita hari ini, jatuh. Jatuh ni adalah satu topik yang kita rasa kita sebagai ibu bapa ni, walaupun kita dalam keadaan paling berjaga-jaga, kadang-kadang kita rasa kita dah sediakan keadaan yang paling selamat. Betul. Yang rumah kita dah sediakan, contoh kita kata baby proof punya environment. Tapi masih boleh berlaku kemalangan. Contohnya walaupun kita kita dah tutup semua plug elektrik, kita dah cover dia punya yang bucu-bucu tajam semua kita dah cover. Kita dah letak pagar dekat tangga, dekat dapur, tapi kemalangan tu masih boleh berlaku. Sebab tu kita kata kadang-kadang kemalangan ni boleh berlaku dalam keadaan kita paling bersedia, paling kita rasa berjaga-jaga. Tapi itulah dah dikatakan kemalangan kan. Jadi kita tak boleh nak elak, tapi kita sebagai ibu bapa ni kita kena cubalah cuba, ataupun sebagai penjaga kena cuba untuk lebih peka dan jangan leka. Contoh sebab sekarang ni kita kan macam tambah sekarang musim-musim sekarang work from home lepas tu dengan busy dengan gadget, kita kadang-kadang dengan telefon saya pun kadang masya-Allah kadang-kadang kita tak sengaja terleka dengan kerja apa semua kan. So satu saat, dua saat tengok anak, ya Allah dah jatuh. Betul. Okey, so kita macam mana kita nak kata, so kita kena ada pengetahuan sikitlah apa yang kita kena buat bila anak jatuh. Waktu bila kita kena bawa anak ni ke klinik, ataupun waktu bila kita rasa okey kecederaan ni just kecederaan ringan saja. So kita boleh pantau anak tu di rumah kan. Betul. Hatta doktor semalam saya tengok jam gedebuk jatuh ke belakang. Maknanya memang keperangai mak dia seperti jatuh ni. Okey, jadi bagaimana untuk kita mengenali simptom-simptom kecederaan kalau anak dah jatuh tu, apa yang perlu kita risaukan dan apa dalam keadaan macam mana yang kita boleh tak risau? Okey. Dia macam ni selalu kalau anak-anak tu dah besar sikit macam anak 5 tahun ke atas, kalau dia dia jatuh, dia pandai bercakap, dia boleh beritahu sakit kat sini, luka kat sini Tapi kita risau kalau anak-anak yang kecil lagi, terutama bayi yang bawah 12 bulan ni. Okey, ada beberapa benda lah kita kena perhatikan. Pertama sekali, ibu bapa ni bila anak jatuh, kena tenang. Jangan bila anak jatuh kita pun sama-sama gelabah. So macam mana anak tu kan? Okay, so kita kena, bila kita tenang dan kita buat penilaian ringkas. So apa yang kita kena buat penilaian tu, contohnya kita tengok anak kita yang jatuh tu sedar ke tidak. Okey. Anak tu menangis ke tidak. Ataupun kita nampak dia ada pendarahan yang banyak ke, ataupun ada kecederaan yang orang kata nampak jelas. Contohnya ada lekuk dekat kepala, ada dia jadi sawan ataupun kalau ada tanda-tanda yang macam ni, seboleh-bolehnya kita jangan angkat anak tu. Kita jangan angkat anak tu. Sebab apa? Kita risau kalau ada anak tu dia ada kecederaan dekat dia punya kepala, dalam otak, ataupun dekat dia punya tulang belakang. Okey, tapi kalau anak tu tak ada nampak kecederaan yang serius, baru kita boleh angkat anak. Tapi contohnya kalau anak tu dia jadi sawan kan, tapi dalam keadaan kawasan tu dia kita rasa
boleh menyebabkan risiko anak tu cedera dengan lebih. So kita bolehlah alihkan anak tu, tapi kena berhati-hati. Kita kena pastikan anak tu kita angkat dia dalam keadaan kepala, leher dan juga badan dia dalam keadaan yang lurus. Okey. So, kalau anak jadi macam sawan ke ataupun anak tu dia jadi macam muntah-muntah, kita mengiringkan dia. Okey. Kalau anak-anak yang tak ada kecederaan serius macam tu, kita boleh angkat dan kita cuba assess tengok ada lebam ke, ada benjol ke, ada luka-luka ke, ataupun kalau kita tak perasan tadi kan mungkin ada deformity, tangan patah ke apa ke, masa tu kita boleh assess lah. Doktor, adakah okey untuk kita rasa bila doktor kata tak gelabah kan, alah tak ada apalah, sikit je ni, nanti okey dah tu, ataupun tapi ada kesan ataupun risiko untuk mereka yang anak-anak yang jatuh di bahagian-bahagian yang perlu kita ambil berat, kepala ke ataupun anggota-anggota lain badan. Mungkin kalau luka sikit alah sikit je, tapi ada anggota-anggota yang perlu kita ambil perhatian lebih. Betul. Bila anak jatuh, kita macam saya kata, kita kena tenang, tapi kita kena buat penilaian asas. Kita kena buat penilaian jangan quick. macam alah tak ada apalah, relax sikit Jangan je. macam tu. Sebenarnya mungkin kalau anak-anak yang besar tu macam saya kata dia pandai cakap, tapi untuk baby yang bawah 12 bulan ni, kalau dia jatuh, walaupun serendah mana pun dia punya jatuh dia, ataupun macam mana pun simple pun mekanisme jatuh dia tu, dia boleh menyebabkan kecederaan yang mungkin serius. Okey. So sebab tu kita kena ada sedikit pengetahuan untuk tahu macam apa yang kecederaan yang kita rasa perlu. Kita perlu untuk mendapatkan rawatan di klinik ataupun kita boleh pantau di rumah saja. Especially kalau bila jatuh 24 jam yang pertama, kalau kita suspek kecederaan kepala tu, 24 jam yang pertama tu kita kena observe anak. Kalau macam saya kata ada kecederaan yang serius macam tadi tu, yang anak nampak ada kepala ada darah banyak ke pengsan ke apa, itu kita kena call talian kecemasan 999. Tapi kalau tak ada, macam kita bila dah dokong anak, kita tengok ada lebam-lebam apa semua tu, kita bolehlah bawa anak jumpa dengan pegawai perubatan kan, dengan doktor untuk buat penilaian lebih jelas. Okey. Tapi kalau anak tu jatuh dan kita tak nampak simptom-simptom tu, kita kena perhatikan anak-anak tu dalam masa 24 jam tu, terutamanya 8 jam yang pertama tu, kita kena perhatikan. Kalau anak kita tu, kalau biasanya dia jenis yang happy go lucky apa semua kan, tapi tiba-tiba dia jadi macam asyik nak tidur, lepas tu dia asyik jadi merengek, macam takluk dengan pujuk, kita nampak dia dah tak macam biasa, tak macam anak kita yang biasa, itu mungkin anak tu ada kecederaan. So yang perlukan perhatian dengan bahagian perubatan rawatan. Maknanya kalau kita tak tahu juga apa antara kesan yang barangkali boleh berlaku kepada anak yang jatuh tu, yang kita pun abaikan. Kita dah nampak simptom-simptom tu, tapi kita rasa okey kot, nanti esok-esok okeylah tu. Okey. Dia mungkin kesan dia tu dia tak nampak dalam masa yang terdekat. Yang terdekat ni mungkin kita nampak anak sakit lah. Tapi dalam jangka masa yang panjang, contoh kalau berlaku kecederaan dekat otak ataupun dekat saraf kan, dekat pendarahan di kepala ataupun di dalam otak ataupun kecederaan di tulang belakang, benda-benda ni boleh menyebabkan, kalau di otak dia boleh menyebabkan masalah intelektual, boleh menyebabkan masalah pembelajaran, ataupun lebih teruk mungkin kalau pendarahan yang besar menyebabkan oksigen tak cukup sampai ke otak, boleh menyebabkan cerebral palsy. Okey. Ataupun kalau contoh mungkin ada kepatahan ke apa ke, kalau kepatahan yang melibatkan tulang-tulang yang besar, itu boleh melibatkan pendarahan yang banyak. Contohnya di bahagian tulang kaki, di femur, itu boleh melibatkan pendarahan yang banyak lah. So pendarahan yang kita tak nampak. So benda ni boleh menyebabkan anak menjadi, kita panggil shock, jadi kejutan. Darah hilang tapi kita tak nampak pergi ke mana. So ini boleh menyebabkan, nauzubillah lah, boleh menyebabkan kematian. Oh ya Allah, nauzubillah min zalik. Doktor, kita cerita berkenaan dengan jatuh yang mungkin bukan dalam pegangan kita. Ada juga yang dukung. Adakah okey bila kita dukung anak ataupun kita menggoncang anak, barangkali anak yang masih kecil masih baby, untuk diamkan ke ataupun sebagainya, ataupun kita main lambung-lambung anak dan sebagainya. Adakah ada kesan terhadap gegaran otak dan sebagainya? Okey. Menyebut berkenaan dengan menggoncang anak, melambung-lambung anak ni, kita bercakap mengenai shaken baby syndrome. Okay, mungkin ramai yang pernah dengar tapi tak aware apa benda ni shaken baby syndrome ni. So shaken baby syndrome ni dia berlaku akibat
gegaran yang disebabkan oleh goncangan yang kuat tu, sebab struktur tulang baby, kepala baby, dia punya otak dia masih lembut. So gegaran ni boleh menyebabkan pendarahan di dalam kepala, pendarahan di dalam mata, pendarahan ke dalam selaput mata, bukan selaput, lapisan di dalam mata ataupun retinal hemorrhage. So benda-benda ni dia boleh memberikan kesan jangka masa panjang. So memang tak digalakkan langsung untuk kita menggoncang-goncang anak, kalau melambung-lambung, okey. So dia boleh kadang-kadang kita ni stres sebab anak-anak terutama yang baby yang baru lahir 6 ke 8 minggu lalu, ya Allah stresnya, kita dah lah penat dalam pantang lepas tu anak menangis macam tu. So dia ada dia punya kriteria dia, kita panggil purple crying. So purple crying ni dia P itu adalah peak tu selalunya anak-anak yang selalu menangis ni waktu 6 ke 8 minggu yang pertama lahir. Nangis tak tahu sebab apa. Unpredictable. Nangis sebab apa tak tahu. Nangis je. Kita dah pujuk lah ke mana pun tak mau juga diam. Lepas tu resistant to soothing, pujuk pun sama. Nangis. Kita pun makin stres. Lepas tu P adalah purple light expression. Muka baby ni nampak macam sakit tapi kita tak tahu pun sakit kat mana. Lepas tu dengan long bouts. Long bouts ni baby tu nangis dalam jangka masa yang lama. 30 ke 40 minit tanpa henti ataupun lebih. Lepas tu dengan evening crying. Nangis itu bila malam dia nangis. So mak stres goncang. So jadilah shaken baby syndrome kan. So nauzubillah min zalik doktor, sebabnya kita pun suka tergoncang-goncang anak, takut efek bukan setakat boleh masa sekarang ni je, masa depan. Betul. Okey, insya-Allah doktor, saya kira sedikitlah daripada doktor yang terakhir kepada ibu bapa di luar sana untuk kita menjaga keselamatan anak-anak kita, insya-Allah. Kita ada lagi sebenarnya. Kita nak berehat seketika, so kita akan jawab selepas ini insya-Allah. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, kembali kita dalam Assalamualaikum dengan tajuk awas waspada anak jatuh. Dan sekarang ni kita dalam work from home, barangkali kita dengan kesibukan, dengan anak-anak yang lain pun sibuk nak online class, kita pun sibuk nak masak, nak itu nak ini, kita ada yang kita terleka. Banyak sangat yang paling kita kesali ialah anak itu kemalangan berlaku dalam rumah kita sendiri. Anak yang kita mana anak kecil kita rupa-rupanya Allahu akbar nauzubillah min zalik dah termasuk kat dalam bilik air, masuk dalam baldi, dah terjatuh dan sebagainya, jatuh di atas walker, jatuh dan sebagainya. Dan sebenarnya kita rasa macam simple kan jatuh, tapi barangkali kalau tidak diperhatikan dia membawa kepada brain injury ataupun anak tu jadi sawan yang mana kita tak sempat nak tengok dan sebagainya. Itu yang kita sangat kalau boleh kita apa orang kata elakkan prevention. Prevention is better than cure, insyaallah. Al-wiqayah khairun minal ilaj, insyaallah. Okey, daripada Encik Roslin sama, ya betul, amat sukar bagi ibu bapa nak bertenang bila anak jatuh dan alami kecederaan. Betul, anak jatuh kan, anak kita kan, tapi insyaallah rasanya boleh kot kita cuba, kita gelabah dalam hati kita kan. Okey, insyaallah. Okey, jadi doktor, bila kita cerita berkenaan dengan anak jatuh, macam mana yang kalau apa antara langkah awal ataupun first aid yang perlu kita ada dalam rumah dan ilmu yang perlu kita ada? Jatuh, apa boleh kita rawat di rumah dan apa yang kita perlu membawa dia kepada klinik, hospital dan sebagainya? Okey, macam saya katakan awal tadi, bila anak jatuh tu kita kena buat penilaian awal. So kalau ada anak yang tak sedarkan diri, sawan ataupun pendarahan yang banyak, kalau boleh jangan angkat. Tapi kalau pendarahan tu janganlah biar. So apa yang kita boleh buat, kita ambil kain yang bersih, tekan bahagian yang berdarah tu. Untuk stop ke pendarahan lah. Okay? Tapi kalau anak yang okey, kita boleh angkat, kita buat assessment, tengok ada lebam ke, ada benjol ke. So kita boleh tuam dengan ais. Ambil ais dalam peti ais tu, balut dengan kain, lepas tu tuam. Okey. Tapi kalau kita nampak macam dia punya bengkak tu ataupun dia punya lebam tu nampak makin teruk, bawalah anak ke klinik. Ataupun kalau contoh kalau anak jadi sawan, anak muntah-muntah, biasanya kalau ada kecederaan dalam kepala, anak-anak akan muntah. Muntah tu kita panggil projectile vomiting, muntah terpancut. So kalau macam tu kita kena bawa segera ke klinik. Tapi sementara nak bawa tu kalau boleh kita mengiringkan anak. Kenapa? Sebab kita nak dia punya yang dia muntah, air liur dia tu meleleh keluar. Takut dia boleh tersedak, dia boleh lemas dengan dia punya air liur ataupun muntah sendiri itulah. Lepas tu kalau macam kita suspek tengok-tengok kenapa tangan anak bengkok ke apa ke, seboleh-bolehnya jangan minimalkan pergerakan bahagian yang bengkok tu, yang nampak deform tu, dan bawa ke klinik segeralah, klinik ke bahagian kecemasan ke. Okey, jadi bagaimana pula dengan macam mana bila kita dengar katalah barangkali dengar hari alamak takut anak jatuh, takut, semua takut. Jadi kita jadi overprotective. Takut, semua takut. Macam mana kita nak anak bermain dalam keadaan yang selamat, dan apakah antara perkara yang boleh kita sentiasa dalam perhatian? Sebab apa? Kita nak biasalah jatuh sikit nak besar kan. Jadi tapi sekarang dah rasa takut. Itu tak boleh, ini tak boleh, nak main kat luar tak boleh, nak itu tak boleh, nak ini tak boleh. Jadi pandangan doktor, bagaimana untuk kita ni menjadi ibu yang boleh tapi kita kena perhatikan? Okey. Dia saya akan katakan kita lebih macam inilah. Kita jadi ibu bapa yang berpengetahuan. Okey. So memang normal anak akan jatuh, berlari. Semua itu adalah sebahagian daripada pembelajaran. Okey, tapi kalau macam kita terlampau, kita jadi macam kita panggil lawnmower parents. Semua benda kita nak buat untuk anak, tak nak bagi anak jatuh langsung, tak nak bagi anak rasa sakit, tak boleh juga. So bila anak kita tengoklah, kalau anak kita jatuh, jatuh sikit saja, just macam tak luka apa-apa, perhatikan. Kita kena alert dengan perubahan-perubahan yang mana kita perlu bawa anak untuk berjumpa dengan doktor, ataupun kita boleh perhati di rumah saja. Contohnya kalau kita kena ada pengetahuan sedikit. Kalau kita takkanlah anak jatuh nampak ada apa orang kata luka sikit, melecet sikit, nak bawa pergi klinik kan. Itu kita boleh rawat dekat rumah. Tapi kalau ada macam anak kita, kalau kita kenal anak kita. So kalau biasanya anak kita seorang yang happy go lucky, tapi tiba-tiba anak ni jadi macam tak responsif, asyik nak tidur, merengek tak tutup pasal. Itu mungkin ada something is not right. Ada sesuatu yang tak kena. So itu kita kena bawa untuk dapatkan assessment lah, dapat rawatan. Okey, saya suka menarik
dengan penonton yang meninggalkan komen di Facebook Adila, anak saya since 8 bulan kerap jatuh sampai sekarang. Dan ini juga yang terjadi untuk biasa anak-anak ni. Jadi sekarang ni kerap pula terantuk, risau juga. Saya sebenarnya mempunyai kerisauan yang sama. Sikit-sikit terantuk, tersadung dan tu. Adakah sebenarnya kita dia nak belajar lah kan, dia lah baru nak bertatih dan sebagainya. Tapi adakah okey untuk sikit-sikit terantuk? Setiap hari kalau terantuk sini kena dan sebagainya. Ada benjol-benjol, asyik jatuh je. Jadi macam mana untuk kita ada patut risau ataupun tak ada apalah kot. Okey. Nak kata tak ada apa langsung tu tak boleh juga, sebabnya mungkin tiba-tiba anak tu ada mungkin kecederaan yang tak kita nampak tapi takut nampak remeh sangat. Nampak remeh. Tapi kita kena be vigilant jugalah. Okay. So mungkin kalau anak yang kerap sangat jatuh, kerap sangat terhantuk apa semua, mungkin kita kena providekan sedikitlah kawasan, macam kalau dekat dinding tu letaklah macam lapisan yang kalau terhantuk tu tak menyebabkan gegaran yang kuat, ataupun dekat lantai letak dekat baby mat macam tu. Lagi satu, penggunaan walker ni memang kita sangat tak galakkan sebenarnya. Sebab apa tahu, baby 8 bulan tu mungkin dia dah pandai gerak-gerakkan kaki tapi belum boleh berjalan. So keadaan ni, bila kita letak baby dalam walker, dia akan bebas untuk bergerak tau. So kadang-kadang kita letak anak dalam walker, dekat rumah kita tu dia ada macam yang bahagian yang tinggi sikit, bahagian rendah sikit. So anak ni berjalan-jalan pakai dalam walker tu, jalan jatuh. So kalau boleh elakkanlah penggunaan walker. So kita cuba sebaik mungkin untuk sediakan keadaan rumah yang selamat, dan bukanlah bermakna kalau anak jatuh, setiap kali anak jatuh kita hantuk kepala apa semua tu bawa anak pergi ke klinik, tak. Tapi kita, macam saya kata, perhatikan tanda-tanda yang merisaukan. Sebab kita hari-hari kita dengan anak kita tengok, kita boleh nampak perubahan dia. Tapi bukan makna kalau kita nampak anak tu macam asyik nak tidur je, kita tak apa, anak ngantuk tu tak boleh juga. Kalau betul, kalau time dia tidur dia ngantuk, kita cuba kejut dia lepas 2 jam, lepas 3 jam, tengok. Kalau masih sama juga, so something is not right. Mungkin ada yang tak kenalah. Ya. Doktor, rawatan awal di rumah biasanya mak-mak, kalau anak jatuh tu saya tak tahu adakah ini okey ataupun tidak. Kita tuam dengan air batu, ataupun kalau mak saya ni kena demah sikit, mungkin dengan air panas dan sebagainya. Jadi untuk terantuk tu, kita nak, macam mana kita nak buat? Kita nak tekan dengan air batu ke, dengan air panas ke, ataupun macam mana? Ataupun tak payah buat apa-apa. Selalu benda ni orang confuse. Kalau macam jatuh, bengkak disebabkan oleh kecederaan, kemalangan, kita kena tuam dengan ais. Tapi jangan ambil ais tu direct letak dekat kita punya tempat yang lebam ke benjol tu. Kita balut dulu dengan kain, ataupun sekarang ni banyak jual dekat farmasi yang gel pack apa semua kan. So demah dengan ais yang sejuk. Sebenarnya bila sejuk, dia akan menyebabkan salur darah tu mengecut. So dia akan mengurangkan bengkak dan juga pendarahan. Itu yang sebenarnya sebetulnya. Okey. Doktor, bila kita cerita berkenaan dengan jatuh, kadang kita rasa benda simple. Tapi macam doktor cakap tadi, ada jatuh yang membawa kepada sawan. Apa antara sebab yang boleh sampai kepada sawan itu? Adakah disebabkan oleh genetik, ataupun memang kadang-kadang memang jatuh itu boleh menyebabkan menjadi sawan? Okey. Dia tak ada berkaitan dengan genetik, tapi mungkin ada bayi yang dilahirkan dengan struktur kepala, struktur otak yang tak normal. So bayi-bayi anak-anak tersebut mungkin akan lebih cenderung untuk dapat sawan. Tapi kecederaan ke dalam kepala, pendarahan ke dalam kepala ataupun ke dalam otak ataupun lapisan antara tempurung kepala dan juga lapisan otak tu, pendarahan ke situ boleh menyebabkan tekanan ke dalam kepala, ataupun bila ada pendarahan dia boleh menyebabkan otak menjadi bengkak. So benda-benda ni semua boleh menyebabkan sawan. Itu antara punca-punca kenapa sawan boleh berlaku lah. Bukan semestinya anak tu dilahirkan tak normal, so anak tu je yang boleh sawan. Tak semestinya. Anak-anak yang normal, lahir normal, membesar secara normal, tapi dia boleh dapat sawan juga. Jadi tak boleh nak pandang enteng kalau jatuh tu dia tak, oksigen tu dia tak sampai. Oksigen tak sampai. Bila pendarahan berlaku kan, saya kata menyebabkan tekanan dalam otak. So mungkin ada bahagian-bahagian otak yang dah ditekan. So aliran darah ke bahagian tersebut tak cukup. So aliran darah tak cukup tu menyebabkan oksigen tak cukup sampai ke otak. So menyebabkan
tisu-tisu otak di bahagian tersebut jadi mati. Kalau macam oksigen tak cukup sampai bahagian besar sebahagian besar otak kan dalam 4 minit. Dalam masa 4 minit lebih ataupun lebih boleh menyebabkan kematian otak, brain death. Tapi kalau kurang daripada itu mungkin dia boleh menyebabkan yang saya kata contohnya masalah intelektual, boleh menjadi cerebral palsy, brain injury, ya betul. Ataupun kalau kadang benda tu boleh menyebabkan concussion. Okey doktor, ni very simple kalau dapat kita betul-betul nak jaga anak kita sentiasa di depan mata kita, kalau boleh-boleh tu jangan bagi anak jatuh tu. Maksudnya anak umur berapa yang macam paling kita risau. Ini sebenarnya situasi dia begini. Kita letak anak atas katil. Anak itu newborn ataupun mungkin dah besar sikit dan terjatuh daripada katil, bukannya daripada ni katalah tinggi ni jatuh ke bawah. Apa antara kesan yang boleh berlaku kepada anak itu? Ini kita cerita anak kecil dalam tempoh tak sampai sebulan dan sebagainya. Perlu kita risau tak? Macam kalau dah besar, kita tahulah kan ini anak kecil yang fragile, jatuh daripada katil. Jadi apakah langkah yang kita boleh lakukan? Okey. Anak kecil ni selalunya yang kita kata berusia 12 bulan ke bawah. Anak yang umur ni adalah sangat-sangat fragile. Sebab apa? Sebab dia punya tempurung kepala, dia punya otot di leher, dia punya tulang belakang semua masih lemah. Okey. So bila anak-anak ni jatuh, biasanya dia akan menangis. So kita kena pandai bezakan sama ada tangisan tu adalah tangisan yang normal ataupun tangisan yang tak normal. Tangisan yang normal biasanya bila kita pujuk, kita dah bagi susu apa semua, anak tu diam. Tapi kalau bila kita dah pujuk dah mati akal, dah buat semua benda, anak tu kita dah bagi susu, dah salin pampers, kita dah buatkan keadaan yang paling selesa tapi dia masih nangis. Jadi ini kita kena mungkin kita boleh minta bawa anak ke klinik untuk dapatkan pemeriksaan lanjut lah. So seboleh-bolehnya anak-anak kecil ni kalau boleh kita letak dekat dalam dia punya baby crib lah, baby cot tu, dan tapi dalam baby cot tu pun kena jangan letak banyak-banyak kain-kain lah, selimut lah dengan bantal lah apa semua tu. Kena dia punya tight, cadar dia pun kena tight fitting. Lepas tu elakkan daripada letak anak dekat atas katil kita lah, katil dia orang dewasa. Even kita anak kecil lagi tak pandai lagi, kadang-kadang anak tu dia, even anak saya baru lahir kan 1 bulan tu, kita letak kepala kat sini, tiba-tiba kaki dah ke sana. So dia orang boleh memusing, kita dah senang-senang dengan bantal. So jangan kita jangan, kalau boleh jangan leka lah. So kita pastikan keadaan anak tu dalam keadaan yang betul-betul. Kalau kita nak tinggal sekejap, nak pergi tandas ke apa ke, letak dekat dalam tempat yang sesuai lah. Yang betul. Kadang-kadang kita di dapur dan sebagainya. Bila cerita berkenaan dengan jatuh, itu jatuh dalam keadaan rumah. Ini jatuh yang mana faktor keselamatan itu bukan kita abaikan, tapi kita tak memandang kepada faktor itu. Contoh, kita bawa anak naik motor dengan kita, ataupun anak dalam kereta tapi tidak duduk dalam kasit ataupun tak pakai seatbelt dan sebagainya dan jatuh. Bagaimana untuk kita ada satu kesedaran bahawa ala tak jatuh kot, ala boleh kot. Tetapi how if anak itu jatuh? Macam mana kita nak apa orang kata, nak ada satu perasaan tu kepada ibu bapa, something will happen. How kalau macam sesuatu itu berlaku sekiranya anak jatuh? Okey, macam tadi awal-awal tadi saya ada katakan, kadang-kadang kemalangan ni boleh berlaku dalam keadaan kita paling bersedia. Dalam keadaan yang kita dah sediakan kawasan yang paling selamat, kita macam saya katakan baby proof, tapi kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Jadi ibu bapa sendiri macam saya kalau naik kereta pastikan letak anak di kasit, strap, walaupun anak tu dah besar ke apa, menangis ke apa, tak apa, kita tahanlah nangis tu sekejap daripada kita nangis kemudian. Lepas tu kalau motor tu seboleh-bolehnya anak-anak kecil ni jangan bawa lah. Tapi kalau macam terpaksa juga, mungkin anak yang besar sikit dalam 4-5 tahun, pastikan pakai topik keledar. Walaupun anak tu kecil, ada je topik keledar yang saiz-saiz untuk anak-anak. Macam apa, ada iklan yang katakan mungkin anak tu keras kepala tapi kepala anak tu tak keras, kan? Kalau anak jatuh boleh jadi boleh berdarah, boleh cedera, kan? Okey, jadi doktor, kita ni kalau boleh kita nak elakkan anak tu terjatuh bukan setakat di luar tapi dalam rumah. Apa antara ciri-ciri keselamatan yang boleh kita, kalau doktor cerita hari ni saya nak kena balik check. Contoh, tingkap tak, apa orang kata, yang tak ada grill, pintu dapur tak tertutup yang boleh menyebabkan anak itu, ataupun lantai dan sebagainya. Apa antara ciri-ciri keselamatan yang boleh kita perhatikan di rumah masing-masing
untuk mengelakkan daripada kemalangan yang berlaku dalam rumah khususnya? Okey, macam Amy cakap kan, tingkap tak ada grill apa semua tu, kadang-kadang nak letak grill tu pun bajet juga tu. Okey, dalam musim-musim sekarang ni. So mungkin kita boleh cari latch yang lock tu, yang kita boleh tampal dekat pintu tu. So boleh guna benda tu, ataupun dekat bucu-bucu meja yang tajam tu, cari yang tempat sendal yang nak tutup bucu-bucu tajam tu kan. Lepas tu cuba dapatkan pagar daripada anak-anak ke dapur kan. Tapi kalau macam alah sekarang ni kan pandai orang DIY, boleh tengok dekat YouTube kan orang buat pagar, tak nak bagi anak ke dapur apa semua tu kan. Lepas tu kat lantai seboleh-bolehnya letak yang play mat. At least bila anak jatuh tu tak adalah kepala dia direct terhentak ke lantai. Dia adalah sedikit orang kata absorber, menyerap hentakan tu kan. So dekat dinding-dinding tu kalau boleh letak yang, kan ada yang wallpaper yang macam ada cushion sikit kan. So benda-benda tu bolehlah membantu untuk mengelakkan kejeraan yang serius dekat anak-anak lah. Anak saya anak perempuan tapi tak aktif lah kot kan. Kalau terkena kepala dah berapa kali dah. Mesti kena jahit maknanya kepala dia dan sebagainya. Adakah memang kena jahit maksudnya ataupun kita boleh biarkan luka itu ke bagaimana? Okey, kalau luka dekat kepala ni selalunya sebab kepala kita ni dia banyak sangat salur darah. So kadang-kadang luka dekat kepala ni boleh menyebabkan pendarahan yang banyak. Sangat-sangat banyak. Tapi mungkin dia just sikit je sebenarnya. So dia ada beberapa faktor, beberapa cara lah. Sama ada kita cuba buat compression, tekan dengan kain yang bersih. Tapi kalau masih pendarahan tu tak berhenti, terbuka lagi ataupun pendarahan berhenti tapi kita nampak luka tu tenganga. So itu kita tak boleh biar sebab boleh menyebabkan jangkitan. So apa kita nak buat? Bawalah anak ke klinik. So dekat klinik kita kalau perlu kita ada beberapa metod lah. Satu kita boleh gam. Gam ataupun tapi kita tengok juga tak semua luka kita boleh gam. Sebab kalau luka yang panjang sangat, gap dia besar sangat, kita tak boleh gam. So kita kena jahit lah. So kalau lepas dah jahit tu kita kenalah ada penjagaan, letak sikit ubatnya. Lepas tu kita kena mungkin nanti lepas jahitan tu lepas beberapa hari kena buka dan kita tengok lah. Kalau kita rasa luka tu besar, tempat dia jatuh tu mungkin tempat yang kotor, contohnya macam jatuh dekat lumpur ke kat tanah ke kan, itu mungkin perlu cover dengan antibiotik. So kalau kita nampak luka tu besar, pastikan bawa anak ke klinik lah. Dan maksudnya dalam setiap rumah kita perlu ada first aid kit, doktor setuju dengan itu? Seboleh-bolehnya lah. Dan juga kita perlu ada pengetahuan lah kan. Kalau harap ada je tapi tak tahu nak buat macam tu. Ada gelap buat tak tahu nak buat apa, tak boleh juga. Okey, saya kira satu insyaAllah yang terakhir soalannya ialah anak selalu terjatuh. Adakah perlu kita cek kenapa dia tak stabil? Maknanya jalan jatuh, langgar sana sampai dah besar, dah 5 tahun pun asyik jalan-jalan tersadung, jalan-jalan terjatuh dan sebagainya. Adakah sebenarnya dia macam tak stabil? Kita macam mana untuk kita nak kenal pasti apakah hair anak ni? Asyik jatuh je. Okey. Kalau dari aspek tu kan, saya share lah sikit. Saya pernah dapat satu pesakit ni, mak dia datang, doktor, anak saya ni saya rasakan dia jalan macam tak betul. Kejap-kejap jatuh, kejap-kejap jatuh. Bila saya duduk melutut, saya tengok anak tu jalan, kita nampak kaki dia bengkok sebelah. Dia macam pendek sebelah. So benda-benda ni pun boleh menyebabkan anak tu jadi tak stabil, ataupun mungkin anak ni dia ada masalah penglihatan, ataupun anak ni ada masalah dalam telinga, menyebabkan dia punya balance tu tak betul. So menyebabkan kerana dia jalan sengit-sengit jatuh. Mungkin dia ada masalah dekat bahagian otak, bahagian-bahagian otak yang mengawal kawalan balance tu. Benda-benda ni kadang-kadang kita tak perasan dari kecil, sebabnya bila anak start berjalan baru nampak. Mungkin awal-awal baru jalan tu mungkin biasalah anak jalan jatuh. Tapi kalau benda ni berlarutan sampai anak dah 3-4 tahun dah boleh berlari, so kita mungkin kena dapatkan penilaian lah. Tengok anak kita tu sama ada jatuh yang biasa ataupun dia memang ada masalah-masalah yang saya sebutkan tu. Itu dia, saya bersetuju. Kadang-kadang jalan jatuh, kenapalah asyik jalan jatuh kan? Pelik kan? Suruh pergi ambil cawan, bawa semua benda terjatuh. Itu kalau secara normalnya sikap, kalau awak macam mengkap sangat ni orang Kedah katakan. Tapi kalau dah besar tu barangkali kita perlu buat rawatan susulan, tak nampak ke. Betul. Dan sebagainya. Ada imbalance dalam telinga ke dalam kepala ke. Baik, insyaAllah. Dan yang terakhir daripada Dr. Azila yang mana merupakan wakil daripada Klinik Mega Zahran, untuk para penonton, untuk kita ni kalau boleh berhati-hati, jaga, prevention is better than cure. Kalau boleh bukanlah sampai jangan jatuh. Tetapi jatuh yang
insya-Allah selamat, yang mana jatuh itu adalah jatuh yang mengajar anak untuk menjadi lebih kuat insya-Allah. Okey. Macam apa ni saya katakan kan tadi, bila anak jatuh yang paling penting kita kena bertenang. Okey, kalau kita gelabah anak nangis tu siapa nak tengok anak tu. Okey, so kita tak salah sebenarnya kalau bila anak kita jatuh tapi kita rasa anak kita okey, cuma kita dalam hati tu rasa ragu-ragu. Kita ragu-ragu, mungkin kita boleh bawa anak jumpa dengan doktor, dapatkan pelayanan. Nak bawa jumpa saya pun boleh, datanglah dekat klinik ke klinik Mega Klinik Zahra ni dekat Seksyen 9 Bangi tu. Boleh. Itu dia, insya-Allah. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Dr. Azila Hussein daripada pegawai perubatan daripada Mega Klinik Zahra Bandar Baru Bangi. Boleh jumpa doktor kan? Senang sikit. Boleh. Dan terima kasih saya ucapkan kepada mereka yang telah meninggalkan jejak. Puan Syamsidah, betul, jika risau bawalah anak ke doktor, better be extra careful than regret. Betul sangat. Kalau menyesal tak sudah, kadang-kadang kita pun tak tahu kan. Jadi insya-Allah dengan kalau doktor boleh check kan simptom-simptom, kita pun tak tahu kan. Ataupun untuk kalau lebih lanjut untuk X-ray dan sebagainya. Yang RH betul, jika anak tersembam beri perhatian juga kepada kecederaan mulut dan gigi. Kan kita tengok luar je kan, tak tahu kat dalam ni entah bengkak gusi ke, gigi patah ke, tersopek ke kan. Rujuk kepada doktor gigi yang bertauliah. Betul, suruh doktor tengok sama ada muntah dalam 24 jam macam Dr. Azila cakap tadi. Kalau tak benjol atau berdarah, kalau layu eloklah bawa ke doktor. Alhamdulillah, saya kira sangat gembira sebab para penonton juga memberikan respon dan juga info-info yang menarik untuk kita kongsikan bersama insya-Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Azila Hussein, pegawai perubatan Mega Klinik Zahra Bandar Baru Bangi. Saya ni kalau tak PKPB ni saya dah pergi dah. Sebab ada nak buat assessment sikit kepada anak-anak kan insya-Allah. Okey, insya-Allah terima kasih banyak kepada doktor dan kepada anda yang menonton. Insya-Allah saya kira cukup cantik, 2 jatuh fizikal yang mana kita tak boleh leka walaupun sikit pun. Saya kemarin ni tengok jam je pun, tengok jam kan. Tengok jam jatuh kat playground. Bayangkan playground tempat permainan tu memang jatuh. Tapi alhamdulillah saya dah tengok dah gosok-gosok sikit. Okey, tak ada apa dalam masa 24 jam insya-Allah. Dan juga jatuh yang mana Ustaz katakan tadi, jatuh daripada landasan yang kita katakan kita nak anak kita dalam keadaan bertakwa, kita juga begitu, tapi jatuh ini pun tak boleh leka walau sesaat insya-Allah. Terima kasih para penonton dan juga sekali lagi kepada doktor. Kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini.